Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya terus mulalah. Jangan dah pun menunjukkan pukul 8.12. Okay, hari ini kita nak belajar yang terakhir dalam bab luas poligon sebelum kita masuk kepada persamaan lokus. Okay, macam mana kita nak menyelesaikan masalah-masalah apabila melibatkan luas poligon. Okay, kalau kamu tengok dalam buku teks muka surat 197 contoh 12 Okay, yang pertama dia akan bagi titik. Okay, contohnya kat sini kita ada titik A, B dan C iaitu -4, -3, B 7, 2, C -2, 3. Okay, jadi untuk memudahkan kerja kita akan lukis. Okay, kita lakarkan saja, kita agak-agak je titik dia berada di mana. Okay, bila saya dah lukis, saya dah agak dia berada macam itu. Jadi soalan dia A ialah dia nak koordinat M dan juga N. Okay, koordinat M dan juga N. Okay, M dan N merupakan titik tengah. Titik tengah bagi AC dan juga BC lah. Okay, jadi bila titik tengah, kita guna sahaja rumus titik tengah lah. Okay, jadi A, saya buat kat tepi ni titik tengah, rumus titik tengahnya ialah okay, kalau M, rumus titik tengahnya bahagi 2 tambah dan bahagi 2. Tambah siapa? Tambah X, X dengan X, Y dengan Y, lepas tu kita bahagi dengan 2. Jadi contohnya kat sini saya ada -4 tambah -2 bahagi 2. Okey, jadi ini untuk bahagian X. Okey, untuk bahagian Y pula, Y kita ada -3 tambah 3 bahagi 2. Okey, tambahkan saja, tekanlah kalkulatornya. Okey, -4 tambah -2 dapat -6 bahagi 2, saya dapat -3. Okey, -3 tambah 3 kosong, kosong bahagi 2 saya dapat kosong. Okey, jadi kalau kita lihat kat sini saya dapat -3 kosong tau. Tapi kat sini tak kena, tak ada masalah sebab ini ialah lakaran kita sahaja. Okey, itu ialah titik M. Sekarang kita nak buat ialah titik N. Pun sama kaedah dia sebab dia bahagi 2 merupakan titik tengah kan. Jadi 7 tambah -2 bahagi 2. Satu lagi ialah 2 tambah 3 bahagi 2. Okey, 7, 5. 5/2. Okey, 3 tambah 2, 5 bahagi 2, 5/2. Okey, 5/2, 5/2. Jadi titik kita ialah M dan N. Dah dapat dah titik tengahnya. Okey, dah settle. B pula. Okey, B dia nak nisbah luas. Luas apa? Dia nak luas CMN kepada luas ABNM. Okey, bila dia minta nisbah macam gitu, kita kena cari satu persatu lah. Cari yang ni, cari yang ni. Okey, boleh? Lepas tu barulah kita letak dalam bentuk nisbah. Okey, cari CMN kat mana? CMN, ni. Kecil ni kepada ABMM. ABMM. Segitiga yang ni kepada segi 4 yang ni. Okey, jadi saya cari dulu luas dia lah. Sebab titik telah pun ada tadi kan. -3 kosong. Ini ialah 5/2, 5/2.
Okey. Jadi saya cari dahulu luas CMN. Okey, saya cari luas CMN sama dengan 1/2 modulus. Okey. Saya nak guna C dululah. Okey, jadi saya letak negatif 2, 3. Saya pergi bawah dia, negatif 3, kosong. Pergi dekat N, 5/2, 5/2. Tutup balik, negatif 2, 3. Okey, dah dapat macam itu. Kita darat lah. Buang ke bawah dulu. 1/2. Negatif 2 darat kosong. Kosong. Tambah. Negatif 15/2. Tambah 15/2. Betul ke? 5/2 darat 3 berapa? 15/2 lah, betul lah. Okey, tolak. Okey, dah tambah, kena tolak Tolak apa? Tolak ini pula. Okey, 3 darat negatif 3. Negatif 9 tambah kosong darat 5/2 kosong tambah 5/2 darat 2. Berapa 5/2 darat 2? Okey, saya dapat negatif 5. Okey. Tambahlah, selesaikan ni sahaja yang belah dalam tu. Jadi ini akan jadi kosong. Ni dah saya dapat 14. Okey. Saya kira saya dapat 14, betul ke? Okey, bahagi 2 jadi saya dapat 7. Okey. Kamu kena kira juga kan saya pula yang buat salah, saya tahu. Okey, jadi luas CMN ialah 7 dan saya perlu kira luas satu lagi untuk kita letak dalam bentuk nisbah. Jadi saya kira saja luas ABNN. Okey, 1/2. Okey, ABMN. Okey, dia dah ikut turutan ABNN. Okey, boleh pakai turutan dia ataupun suka hati kamulah nak pakai ikut mana. Okey, jadi untuk memudahkan saya guna je yang mana dia dah bagi tu. Saya gunakan dia ni. Jadi yang pertama A. Okey. Negatif 4, negatif 3. Lepas tu dia pergi ke B. Negatif 7, 2. Dia naik 5/2, 5/2. Dia turun negatif 3, kosong. Dia tutup balik 4, negatif 3. Okey, dah. Dah lah dia. Okey, 1/2. Negatif 8. Tambah 7 darab 5/2. 35/2. Kosong. Tambah 9. Okey, itu yang turun. Tolak. Naik pula. Okey, naik ke atas. Negatif 21. Tambah 5. Tambah negatif 15/2. Tambah kosong. Okey. Kamu buat sama-sama takut saya ada silap ni. Okey. Tekan saja kalkulator. Keluarlah jawapan dia. Okey, negatif 8 tambah 35/2 tambah 9. Okey, 37/2 tolak. 21 tambah 5 tolak
11/2 dengan 47. Okey, saya dapat itu. Okey, saya tekan kalkulator, saya dapat negatif 42. Positif 42, saya bahagi, saya dapat 21. Okey, ini bukan jawapan dia lagi 7 dengan 21. Dia nak dalam bentuk nisbah. Jadi kita kena letak dalam bentuk nisbah lah. Okey, luas apa tadi? CMN nisbah luas ABN. Okey, 7 nisbah 21. Okey. Jadi 7 nisbah 21 kita tak boleh tinggalkan macam gitu Okey. Jadi kita kena kecilkan sebab dia boleh kecilkan. Okey, kenapa boleh kecilkan? Sebab 21 boleh bahagi dengan 7. Jadi jawapan kita ialah 1 nisbah 3. 21 bahagi 7 ialah 3. Okey, jadi itulah jawapan dia. Okey. Okey, itu ialah berkenaan contoh 12. Sekarang kita akan buat latih diri 7.9. Okey, boleh buka buku teks 198. Okey, kita akan buat dahulu latih diri 7.9. Okey, kalau kamu ada masalah, tak faham, boleh tanya terus Bukannya tengok macam tengok cerita pula ni bukan cerita ni. Okey, rajah di sebelah menunjukkan titik A. Okey, dia dah bagi rajah. Bila dia dah bagi rajah, senang untuk kita kira lah. Okay, jadi saya lukis dia punya rajah tu. Macam tu, lebih kurang je Jangan buat cantik sangat nanti kerjanya tak siap. Macam tu. C dan sini D, sini 1, 6. A, nanti 3, kosong. Sini kosong. Sini D, 5. Okey, dia cakap ini ialah segi 4 selari. Maknanya semuanya sama lah. Kalau dia cakap segi 4 selari, maknanya yang ini dia selari dua orang ni. Okey, yang bawah ni dia akan selari dengan yang atas. Okey, itu ialah segi 4 selari. Okey, itu maksud segi 4 selari. Okey, seterusnya. M ialah titik persilangan perpenjuru AC dan BC. Cari koordinat C dan juga M. Okey. Cari koordinat C dan juga koordinat M. Ni kat sini. Okey. Dia boleh pakai cara logik kamu pun kamu boleh pakai tapi disebabkan kita dah pun belajar bab geometri koordinat, maka kita akan gunalah apa yang kita dah pun belajar. Okey, dia nak titik C. Okey, titik C dia bersilang bersilang dengan siapa? Ni. Garisan ni dengan garisan ini. Okey. Jadi, garisan ini saya kena cari persamaan. Cari persamaan dahulu. Okey, yang ni pun saya kena cari persamaan. Okey, macam mana nak cari persamaan? Apa perlu ada kalau kita nak buat persamaan? Nak buat persamaan, kita akan ada kecerunan.
Apa itu kecerunan? Kan? Tanya pula apa itu kecerunan? Kiralah sendiri kecerunan kan? Kecerunan ialah M. Jadi saya kira dulu M sama dengan yang ni M bagi AD. Okey, saya kira dulu yang ni. Okey, 6 tolak 0 per negatif 1 tolak negatif 3. Okey, rumus kecerunan kamu boleh tengok semula sebab kita dah pun belajar. Kita tak belajar pun. Kamu dah belajar dulu. Sebab dalam ni tak ada pun rumus kecerunan. Okay, kita terus pada tembereng. Tak ada kecerunan kat sini. Kecerunan kamu dah belajar semasa tingkatan 3 kot. Okey. Cari dulu kecerunan yang itu. Jadi 6 per negatif 4 iaitu negatif 3 per 2. Salah je. Negatif 1 tambah 3. 2. Salah. 6 bagi 2 iaitu 3. Okey, kecerunan AD ialah 3. Dah dapat kecerunan, saya nak persamaan di sini. Bukannya di sini. Ini ialah selari. Okey, bila dia selari, apa yang sama? Kecerunan dia ialah kecerunan yang sama. Jadi, boleh persamaan BC ialah Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. Okey, Y lah. Okey, kita nak pakai BC. Okey, antara titik B ataupun titik C. Yang mana ada titik ialah B, jadi saya guna titik B. Jadi kat sini saya tolak 2 sama dengan kecerunan tadi dah ada 3. X tolak 5. Okey. Kirakan sahaja. Jadi Y tolak 2 sama dengan 3X tolak 15. Y sama dengan 3X tolak 15 tambah 2, 13. Okey, itu ialah persamaan BC. Okey, yang belah sini dah settle. Yang belah sini pula, ini tengok pasangan dia kat bawah. Sebab apa saya nak kira kecerunan kat sini tak boleh, sebab C ni tak ada titik lagi. Jadi saya boleh kira dekat bawah ni sebab dia ialah selari. Okey, ni titiknya dah ada 2. Jadi saya kira pula kecerunan AB. Okey, 2 tolak 0 per 5 tolak 3. Okey, jadi 2 per 8 iaitu 1 per 4. Okey, dah dapat 1 per 4. Saya pun kira lah persamaan CD. Okey, kat atas pula. Saya nak kat atas kan, bukan nak kat bawah. Jadi saya guna yang atas. Antara titik C dan D, titik D ada titiknya. C tak ada titik. Okey, jadi saya guna dia ni. Okey, rumus dia tetap sama. Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. Jadi Y tolak 6 sama dengan 1 per 4 X tambah 1. Okey, kenapa dia jadi tambah? Sebab tolak-tolak terus dia ditambah lah. Okey, haraplah ke sana. 4Y tolak 24 sama dengan X tambah 1. Jadi 4Y sama dengan X tambah 25. Okey. tak selesai lagi Sebab apa? Dia nak koordinat C dan juga M. Okey. Jadi yang ini saya akan namakan dia sebagai persamaan 1, yang ini persamaan nombor 2. Okay, ini kepala dia dah Y. Jadi saya terus je masukkan kat sini Jadi nombor 1 masuk ke dalam nombor 2.
Okey, jadi 4, 3x tolak 13 sama dengan x tambah 25. 4 darab 3, 12x tolak 52 sama dengan x tambah 25. Jadi kat sini 12x tolak x sama dengan 25 tambah 52. 11x sama dengan 77. X sama dengan 7. Okey, dapat x sama dengan 7, gantilah dekat satu. When x sama dengan 7, y sama dengan 3 darab 7 tolak 13. 21 tolak 13, saya dapat 8. Okey, jadi koordinat C ialah 7, 8. Okey, jadi kita dapat koordinat C 7, 8 dekat sini. 7, 8. Okey, baru satu soalan kita buat ni. Okey, dah panjang dah kan. Okey. Ataupun kaedah kedua, kamu boleh guna kaedah logik. Tak ada masalah. Kaedah logiknya macam gini. Disebabkan dia selari, maka kedudukan dia mesti sama. Jadi kita cari beza dia. Ini ialah paksi X. Ini ialah titik X. Okey, berapakah titik dia bergerak tu? Daripada negatif 3 menjadi negatif 1. Okey, dia gerak sebanyak 2 titik. Kalau yang dekat A ni dia gerak 2 titik, maka yang ini pun dia akan gerak 2 titik. Jadi 5 dia akan jadi 7. Okey, dah settle untuk X. Untuk Y pula. Ni Y. Ni Y Ni dengan sini pula. Tadi dua orang ni. Okey, untuk pergerakan X dia. Sekarang dia naik, dia banyak mana? Ni daripada kosong. Ini 2. Okey, pergerakan naik ke atas dia ialah sebanyak 2 titik. Okey. Jadi kat sini 2. Okey, dia naik 2 titik kan. Jadi daripada 6 ni, dia akan naik 2 titik. Jadi 6 tambah 2, dia akan jadi 8. Jadi dapat sama juga. 7, 8. Itu ialah menggunakan kaedah logik lah. Okey. Tapi kalau kamu guna kaedah logik ni, dalam periksa tak dapat markah. Okey. Sebab untuk KBSM, kalau KBSM dapat markah ni, boleh dapat markah. Tapi untuk korang ni, korang KSSM. Beza kan? Beza apa? B dengan S tu. Kan? Yang ini kena ada jalan kerja. Okey, KBSM tak apa. Tak ada jalan, tak ada masalah. Okey? Ada jalan lagi okey kan? Tak ada jalan, dia tak ada masalah. Dia boleh redah juga. Korang ni disebabkan korang terlampau manja, korang nak ada jalan kan? Nanti tak ada jalan, tak tahu nak ke mana kan? Okey, nanti tak ada jalan, Syukri tak boleh nak merempik. Kan? Ibratu tak boleh nak jogging petang-petang kan? Okey, kalau budak KBSM, dia tak ada jalan, dia tetap boleh redah. Okey? Jadi untuk kamu kena buat jalan yang panjang lah. Okey, ni baru C belum masuk M lagi. Okey, sekarang kita nak kira M pula. Okey, M berada di tengah-tengah ni. Okey, dia persilangan antara AC dengan BD. Betul ke?
Okay, AC dengan BD, persilangan. Okay, bila nama persilangan sahaja, kita kena buat begini lah. Dan ada persamaan 1 dan juga persamaan 2. Okay, kita kena ada persamaan 1 dan juga persamaan 2. Sebab nama dia ialah persilangan. Okay, jadi saya tak muat kat sini, saya akan buat belah belakang je lah. Okay, yang pertama saya akan buat apa dulu nama dia ni, AC. Okay, sebelum saya nak kira persamaan AC, saya kena kira kecerunan AC dahulu. Okay, kecerunan bagi AC. Okay, C titik C kita tadi kita dah dapat berapa? 78. Jadi 8 tolak 0 per 7 tolak 3. Okey. Jadi 8 per 10, 4 per 5. Okey, dah dapat AC. Saya pun buatlah persamaan. Okey. Dekat AC dah ada 2 titik. Kamu boleh nak ambil yang mana pun tak ada masalah. Okey, suka hati kamu lah nak ambil yang mana. Jadi saya lebih suka ambil yang kosong. Sebab apa? Nanti kita darab dengan kosong, kita akan dapat nilai kosong. Okey, negatif 3, kosong. Jadi Y tolak Y1 sama dengan M, X tolak X1. Y tolak berapa? Kosong. Sama dengan N kita ialah 4 per 5. X tolak tambah 3 lah. Okey, kenapa tambah? Sebab tolak-tolak jadi tambah terus. Jadi Y tolak kosong, tinggallah Y darab dengan 5 jadi 5Y. Sama dengan 4X. 4 darab 3, 12. Okey, dah siap. Okey, itu AC. Sekarang kita kena cari satu lagi, iaitu BD. Jadi saya kena kira dulu kecerunan BD. Kenapa saya kena kira kecerunan ni? Sebab tadi kita kira juga kecerunan, tapi kecerunan orang lain. Jadi kita tak boleh guna pakai. Kalau sama, kita boleh guna pakai sahaja. Okey, BD titik B kita ialah situ, D situ, saya ambil 6 lah. 6 tolak 2. Saya ambil nombor yang besar tolak nombor yang kecil. Negatif 1 tolak 5. 6 tolak 2, 4. Negatif 1 tolak ni, negatif 6. Jadi negatif 2 per 3. Okey. Jadi saya kira persamaan BD. Okey, titiknya kamu boleh pilihlah titik yang mana kamu suka, yang kamu rasa mudah untuk kamu kira. Okey, kalau saya akan ambil titik yang positif tu lah untuk senang untuk saya kira. Jadi Y tolak 2 sama dengan negatif 2 per 3 X tolak 5. Okey, 3 pindah sebelah, 3Y tolak 6 sama dengan negatif 2X tambah 10. Okey, 3Y sama dengan negatif 2X tambah 16. Okey, 10 tambah 6, 16. Jadi ini ialah persamaan 1. Ini ialah persamaan 2. Okey, saya tak boleh nak terus ganti. Jadi saya akan ni, yang bawah ni, saya darab dengan 2. Nanti 2 akan jadi 4. Dia sama dengan kat situ. Jadi boleh saya tolakkan sahaja. Jadi persamaan 2, saya darab dengan 2. 3 darab 2, saya dapat 6Y sama dengan negatif 4X tambah 32. Okey, ni dah jadi nombor 3 lah.
Okey, jadi saya letak nombor 1 kat bawah dia sama dengan 4x tambah 12. Ini ialah nombor 1 tadi. Okey. Ini negatif, ini positif. Jadi saya letak simbol tambah sahaja. Negatif 4 tambah 4, saya akan dapat kosong kat sini. Okey, yang ini saya dapat 5 tambah 6, 11y. Ini berapa ni? 3, 4, 44. Okey. Jadi y sama dengan 4 lah. Okey. Dah dapat y sama dengan 4, masukkan sahaja. Okey, kamu boleh pilih lah 1, 2 ataupun 3. Okey, jadi saya pilih 1 lah. 5, 4 sama dengan 4x tambah 12. 20 sama dengan 4x tambah 12. 8 sama dengan 4x. X sama dengan 2. Okey, jadi koordinat n-nya ialah 2, 4. Okey, baru dapat n. Okey, dah. Okey, seterusnya barulah kita nak buat B. Masa pun dah nak habis dah. Okey, saya siapkan B dulu lah. Okey, B. Soalan B ialah dia nak nisbah luas ABM kepada luas ABCD. Okey, ni sama dengan tadi. Jadi saya kena cari dahulu luas ABM berapa. Lepas tu saya cari luas ABCD berapa. Saya letak dalam bentuk nisbah. Okey, macam gitu sahaja. Jadi saya akan cari dahulu luas ABM. Okey, luas ABM. Sama dengan, macam biasalah, 1/2. Okey, N kita berapa tadi N? 24. Okey, M ialah 24. 24. Okey, ABM. Okey, ini ialah segitiga. Dia dah ikut susunan, jadi saya pakai sahaja susunan dia. A, negatif 3, kosong. B, 5, 2. M, 2, 4. Okey, tutup balik negatif 3, kosong. Dah. Kenapa? Okey, kita darab saja ke bawah macam biasa. Okey, jadi saya dapat 1/2 negatif 6 tambah 20 tambah kosong tolak naik atas, kosong tambah 4 tambah negatif 12. Okey, lepas tu tekan sahaja kalkulator lah. Okey, kamu tekan sahaja kalkulator. Berapa ni? Negatif 6 tambah 20, 14. Ini ialah 14 tolak
4 tolak 12. 8. Negatif 8. Jadi saya akan dapat 1/2, 22. Jadi saya dapat 11. Okey, jadi yang luas ABM ialah 11 dan saya kena kira satu lagi itu luas ABCD. Okey. Jadi apa yang saya nak buat ialah sekejap kita keluar pula. Okey, boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, tadi tak tahu kenapa dia keluar dengan sendiri. Okey, saya teruskan sahaja. Okey, seterusnya saya akan cari luas ABCD 1/2 dan kita perlu tengok dahulu luas ABCD tu adakah ABCD tu dah ikut turutan. Okey, kalau dia dah ikut turutan, tak ada masalah kita ambil ABCD tu. Jadi bila kita lihat A kat sini, B kat sini, C kat situ, D kat situ, dia dah ikut turutan. Okey, saya tak nak dia jadi A, B, C-nya berada di sini. Jadi dia akan jadi macam gitu. Okey, dia tak jadi turutan. Kalau macam ni, kita perhatikan dia telah pun menjadi turutan lah. Pakai sahaja. Jadi A ialah negatif 3, 0, B 5, 2, C 7, 8, B negatif 1, 6 dan tutup dia negatif 3, 0. Okey, darabkan sahaja. Okey, 1/2 negatif 6 tambah 5 darab 8, 40 tambah 6, 7 darab 6, 42 tambah 0 tolak naik atas 0 tambah 14 tambah negatif 8 tambah negatif 18. Okey. Tekan saja kalkulator lah. Macam biasalah, tekan saja kalkulator, keluarlah jawapan dia. Negatif 6 tambah 40 tambah 42. Okey, yang ini saya dapat 76 tolak 14 tolak 8 tolak 18. Okey, yang ini saya dapat negatif 12. Okey, jadi 76 tambah 12 saya dapat 88. Okey, bahagi 2 saya dapat 44. Okey, yang tadi saya dapat 11, yang ini saya dapat 44. Jadi luas ABM nisbah luas ABCD 11 nisbah 44. Okey, tapi saya tak boleh tinggal dalam bentuk itu, saya kena kecilkan lah. Ini dua-dua boleh bagi dengan 11, jadi sini 1, sini akan jadi 4. Jadi jawapan kita ialah 1 nisbah 4. Okey, boleh Okey, seterusnya saya nak kamu buat. Okey, saya nak kamu buat nombor 3 Saya nak kamu buat nombor 3. Sebab nombor 2 tu saya dah cuba buat tau. Okey, bila dia tak ada gambar rajah, okey, benda yang saya nak lukis tu tak jumpa cari tau. Okey, kita nak lukisnya tak jumpa cari. Jadi tak tahu di mana kawasan dia. Sebab titiknya pun tidak diberi.
Jadi nombor 2 saya dah cuba buat dan tak dapat lah. Okey, jadi saya nak kamu buat nombor 3. Okey, dan juga satu lagi ialah latihan intensif 7.3 nombor 10. Okey. Okey, nombor 3 dan juga satu lagi ialah okey, latihan intensif nombor 10 sahaja. Okey, itu ialah soalan nombor 10 tu ialah berkenaan aplikasi lah. Kalau kita perhatikan, okey, soalan nombor 10 ni dia bagi koordinat dia macam gini. Okey. Lepas tu yang penting ialah yang ini. Sebab apa? Nampak tu dia nak jarak dalam kilometer. Sedangkan kalau kita kira, kita cuma dapat dalam unit sahaja. Okey. Jadi jawapan nanti kamu perlu darab dengan 100 meter lah. Okey. Kena darab dengan 100 meter. Barulah dapat jarak dia. Luas pun sama. Jadi kamu kira dahulu luas macam biasa, dia dapat jawapan nanti, kamu pun darablah dengan 100. Ini ialah berkenaan soalan berkaitan dengan aplikasi. Dicampur dengan kat sini melalui apa ni? LRT kan. Okey, dah. Jadi kerja kamu ialah kamu buat nombor 3 dan juga nombor 10 untuk latihan intensif 7.3. Okey. Yang ini dua soalan ni bolehlah kamu dah siap nanti kamu boleh hantar bila-bila pun tak kisah. Okey, sebab besok kita akan belajar sambungan dia iaitu persamaan locus. Okey, jadi besok kita akan sambung kepada persamaan locus. Jadi saya harap kamu buat nombor 3 dan nombor 10. Jadi itu sajalah untuk kelas pada hari ini. Ada sebarang persoalan sebelum saya tamatkan kelas? Tak ada. Okey. Jangan lupa isi kehadiran dekat link yang saya bagi tu. Link dia sama juga dengan link matematik. Benda sama je. Kamu boleh pakai saja. Cuma kamu pilih subjek sahaja. Okey. Nanti kehadiran saya akan tengok dekat situ lah. Okey, kehadiran saya akan tengok kat situ. Baru saya isi kehadiran dia. Okey, boleh Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sama.